Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar DAT 2A semester 2 Politeknik Polisen akan menjalankan satu kajian yang bertajuk tentang isu penderaan kanak-kanak di Negeri Sembilan. Tujuan kami pilih tajuk ini adalah apabila kami membaca petikan akhbar daripada harian Metro, kami mendapati terdapat 142 kes penderaan telah dicatatkan pada tahun tersebut. Petikan itu disiarkan pada 14 Julai 2021. So dalam kajian ini kami akan mencari kami bertujuan untuk mencari objektif kami adalah untuk mengenal pasti faktor penderaan kanak-kanak dan juga kesan penderaan kanak-kanak dalam jangka masa panjang dan juga pendek. So bagi meneruskan kajian, kami telah mengambil menemu ramah seramai 10 orang responden untuk mendapatkan data-data kajian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bang. Siap bang. Ya, alhamdulillah. Saya Azri Aiman. Bang. Muhammad Azri Aiman bin Kamar Zaman. Nak interview abang. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ustaz Zuhair bin Zulkifli. Saya pelajar Politeknik Profesor. Boleh abang perkenalkan diri abang? Assalamualaikum, nama saya Udin bin Ibrahim. Saya berasal dari Melaka. Muhammad Khalid Pali. Umur saya 20. Bahasa Cina. Saya Azman Azhari bin Jubri. Okey. Saya berasal daripada Selangor. Okey. Tapi berletak kat sini lah. Berasal dari kampung Pasir Panjang ni lah. Okey. Saya Muhammad Nusani. Saya memang kat sini lah, Pasir Panjang. Umur berapa? Umur saya 37 lah. Okey. Soalan pertama saya yang saya nak tahu pendapat abang. Apa sebab utama penderaan kanak-kanak ni berlaku? Sebab utamanya salah satu salah faham, silap faham gaduh suami isteri. Okey. Salah satu faktor yang menggerakkan tercetusnya penderaan kanak-kanak ni mungkin disebabkan salah satu faktor dia adalah masalah ekonomi. Ekonomi. Ni soal agama lah. Agama lah yang penting. Agama lah. Agama. Kalau Tekanan diri sendiri macam contoh kita kerja, tekanan kerja bawa balik ke rumah, anak akan jadi mangsa lah. Faktor dia kita boleh kata daripada segi ekonomi lah. Menyebabkan ibu bapa jadi tak stable emosi. Okey. Stres, masalah ketahanan family. Dia seorang je yang jaga anak semua benda dia hadap. Tadi masalah. Salah satunya yang paling ketara sekali masalah kewangan. Bila jadi isu dengan dia punya husband, dan dia tak boleh kawal emosi dia lepaskan anak. Keluarga lah mungkin tekanan kewangan ke, mungkin pada waktu family tu ada dadah ke mungkin lah kan. Tu mungkin selalu salah kewangan lah, selalu kadang mental lah. Masalah kewangan dan mental lah. Mental. Okey, faham. Jadi macam contoh salah keluarga lah. Okey. Contohnya tu apa tu? Suami isteri lepas tu bawa kepada anak bukan sekali. Oh, maksudnya punca suami isteri tu sendiri lah. hamlun minallah, hamlun minanas. Hubungan sama Allah, hubungan sama manusia. Bila ada hubungan sama manusia, dia tahulah nak jaga batas-batas kehidupan macam mana kan. Hidup kita macam mana, berpandukan apa, Al-Quran dengan hadis semua tu. Itu yang paling penting kalau kita sebagai Islam kan. Boleh menyayangi kanak-kanak. Takkan tak boleh jali lah untuk mendera kanak-kanak ni. Kalau ada iman dekat ada tu. Kan tercetusnya penderaan kanak-kanak ni mungkin disebabkan salah satu faktor dia adalah masalah ekonomi. Ekonomi. Bila disebabkan ekonomi dalam sesebuah keluarga itu goyang disebabkan oleh kehambatan perbelanjaan yang berlaku pada hari ini, mungkin disebabkan ekoran daripada PKP dan sebagainya, menyebabkan keadaan huru-hara di dalam rumah tangga itu sendiri. Lepas
pasal duit lah. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan berlakunya stres di kalangan kedua ahli ibu bapa. Akibat stres yang tidak tertanggung akhirnya membawa kepada masalah penderaan terhadap kanak-kanak, mungkin disebabkan oleh kanak-kanak itu yang memerlukan keperluan yang mendesak. Secara tidak langsung akan menyebabkan ibu bapa akan menjadi stres. Dan Contohnya apa tu bang? Yang anak-anak kena? contohnya macam keperluan peribadi anak lah, seperti mainan, handphone. Tetapi ada ibu bapa yang kurang berkemampuan. Cara tidak langsung mereka akan memukul sikit kan, lama-lama akan menyebabkan penderaan, sehingga timbul di kalangan benci di kalangan ibu bapa itu sendiri terhadap anak. Apakah kesan-kesan penderitaan ni berlaku? So jadi anak-anak dia akan jadi lebih takut, akan jadi lebih introvert dan tak berani untuk mengeluarkan suara. Besar yang besar akan jadi takut lah. Oh, dia besar jadi dia akan takut. Cakap lah jenis. Assalamualaikum, saya Hazim akan menerangkan dapatan kajian daripada interview saya jalankan. Daripada hasil kajian yang dijalankan selama 5 hari, masyarakat amat memandang serius terhadap kes penderaan ini. Dalam masa yang sama, kebanyakan masyarakat memberi pelbagai tanggapan dan pandangan dalam fakta ini. 50% responden bersetuju bahawa penderaan tercetus daripada masalah mental dan emosi seperti salah faham antara keluarga, stres dan sebagainya. 40% responden mengaitkan kes penderaan ini dengan masalah kewangan ataupun ekonomi itu sendiri. Selebihnya mengatakan isu ini berpunca daripada masalah agama. Daripada statistik ini, kebanyakannya lebih berpandangan bahawa penderaan berpunca daripada masalah mental dan emosi dan masalah ekonomi atau kewangan. Dalam pembincangan dari hasil kajian ini, kami mendapat bahawa dua faktor ini saling berkait rapat daripada masalah ekonomi keluarga itu sendiri. Itukah yang membangkitkan stres dan masalah pengawalan emosi seseorang ibu bapa itu sendiri. Seterusnya, dapatan kajian daripada 5 responden tentang kesan penderaan. Hampir kesemua responden memberi pendapat bahawa mental anak-anak terjejas akibat penderaan. Anak akan lebih selesa mendiamkan diri dan tidak meluahkan perasaan mereka terhadap orang lain, terutama sekali dengan ibu bapa mereka sendiri. Ini mewujudkan kesan mental anak yang agak teruk dan menjejaskan komunikasi anak-anak dengan orang lain kerana kurang keyakinan dalam diri mereka. Saya Syafi'i, saya akan menerangkan tentang tindakan yang dapat diambil untuk mencegah kes penderaan kanak-kanak. Yang pertama adalah orang ramai masyarakat haruslah mendalami ilmu agama supaya tidak berlakunya masalah emosi. Yang kedua, masalah penderaan kanak-kanak boleh diatasi dengan memberikan pendidikan tentang penderaan kanak-kanak kepada orang ramai. Untuk maklumat semua, penderaan ini boleh berlaku di mana-mana sahaja, sama ada semasa mereka bersama keluarga, di pusat jagaan atau di sekolah. Oleh kemudian, pendidikan melalui media massa dan juga media sosial adalah mustahak untuk memberikan kesedaran tentang perkara ini. Langkah kedua untuk mengatasi masalah penderaan kanak-kanak adalah dengan membudayakan perkhidmatan kaunseling untuk semua lapisan umur dan masyarakat. Jika dinilai, kebanyakan kes penderaan berlaku disebabkan oleh pendera mempunyai masalah kesihatan mental atau tekanan jiwa.
terhadap ekonomi semasa. Masyarakat kita masih mempunyai stigma seperti golongan lelaki yang perlu bekerja keras untuk menampung keluarga tanpa memikirkan kesihatan jiwa dan raganya. Akhir sekali, masalah penderaan dalam kalangan kanak-kanak boleh diatasi dengan menjadikan anggota masyarakat yang peka dengan keadaan sekeliling. Kita merupakan mata-mata kepada pihak berkuasa untuk melaporkan sebarang aktiviti atau perkara yang mencurigakan berlakunya dalam kawasan tempat tinggal kita. Bukan untuk menjaga tepikan orang, tetapi budaya mengambil berat sesama jiran perlu disemai kembali. Masyarakat hari ini lazimnya menghabisi masa dengan tempat kerja dan tidak gemar untuk meluangkan masa untuk mengenali tetangga. Sekian itu dari saya, Syafiee. Sebagai kesimpulan, banyak langkah yang boleh digarap untuk membendung masalah penderaan kanak-kanak daripada berlaku dalam masyarakat kita. Sesungguhnya, institusi kekeluargaan penting dalam membentuk kepribadian nusa bangsa kita. Jika insan madani dapat dihasilkan, masyarakat yang meminda kelas pertama dan ketampilan tinggi akan dibentuk. Kejayaan membentuk modal insan yang cemerlang akan membawa masyarakat kita ke tahap yang lebih baik. Setiap pihak hendaklah bertanggungjawab menjalankan obligasi masing-masing dan memastikan anak-anak dan seluruh komuniti menentang penderaan dan berusaha mewujudkan masyarakat yang penyayang. Assalamualaikum, saya Muhammad Azri Aiman dan saya punya ahli kumpulan Muhammad Nur Syafiee akan menyampaikan saranan kepada masyarakat. Syafiee, saya nak mula atau mula? Saya nak bagi pesanan kepada masyarakat lah. Bermula dari kejiranan lah. Jiran kena mainkan peranan jugalah dalam kesedaran dan peka juga terhadap jiran-jiran masyarakat yang melakukan kes macam ni lah. Ibu bapa juga mainkan peranan yang paling penting sekali. Emosi dan juga emosi lah, kawalan emosi. Kalau ada masalah emosi daripada dah berpunca daripada segi kewangan ke apa-apa sekali lah, punca tak perlulah babitkan anak. Itu je lah. Menurut kamu Syafiee, apa pesanan ataupun saranan kepada masyarakat tentang penderaan ni? Saranan saya kepada semua masyarakat ialah jangan sekali-kali meninggalkan perintah Allah SWT. Ini kerana apabila kita meninggalkan perintahnya, ia akan menjadikan emosi kita tidak stabil. Dan itu saja. Okey, itu sajalah pesanan atau saranan kami kepada masyarakat. Hanya itu je lah daripada kami berdua. Okey, terima kasih.